So kita tengok soalan pertama. Cikgu bagi satu persamaan indeks, cikgu minta kamu selesaikan. So kalau soalan indeks tanya sendiri itu saja. Boleh tak saya samakan asas? Okey. 3, 3, 2, 1, 6. 2, 1, 6 boleh tak saya tulis 3 kuasa apa? Kalau boleh, baru kita fikirkan kaedah pertama. Kalau tak boleh, jangan fikir dia lah. So tak boleh, so kaedah pertama kita abaikan. So kaedah kedua kita akan fikir logalimakan kedua-dua belah. Okey, cikgu akan letak log di sini. Kemudian log di sini. Tapi kita pun tak boleh pakai kaedah ini sebab log kosong tak ada masalah. Tapi log ini, kita nak huraikan dia tak boleh. Kita tak dapat huraikan kalau dalam log itu di dalam itu ada tanpa tolak. Yang kita boleh kalau di dalam itu ialah darab bahagi. So kita ada masalah. So kita tak boleh pakai kaedah 2 juga. Maka kita akan pergi kaedah 3 lah, iaitu katakan. Katakan. So, kita akan katakan Y kita sama dengan 3 kuasa X. So, kita perlu susun soalan kita supaya dalam keadaan 3 kuasa X. 3 kuasa X. Yang ini kita terpaksa asingkanlah supaya nampak 3 kuasa X. Boleh? So, lepas awak sudah ubah dia, maka awak boleh masukkan Y ke tempat ini. So, inilah kawan kamu dapat. Jangan sibuk salin, nanti cikgu bagi PDF. So, awak akan dapat ini. So, bila awak sudah dapat ini, kita selesai macam soalan biasa saja. So, 3 kuasa 2, 9. 9 tolak 9Y, negatif 8Y. 216 pindah ke kanan. So, selesaikan, dapat nilai Y. Tapi jangan lupa, soalan bukan nak nilai Y. Y ialah kita yang katakan punya. Soalan nak nilai X. So, kita masuk balik Y kita dengan 3 kuasa X. So, dapat benda ini. Dapat benda ini. Okey, so kalau bila kita sudah dapat benda ini, kita lupakan dah apa yang ada di depan ini. Kita anggap ini seolah-olahnya satu soalan baru. Tapi awak kena fikirkan baliklah soalan ini. Soalan algebra biasa ke, soalan kuadratif ke, soalan indeks ke, soalan logaritma ke, ataupun apa. So kalau kamu tengok ini ialah satu soalan indeks. So bila dia ialah soalan indeks, kita balik kepada itulah 3 kaedah. 3 kaedah. Boleh tak saya samakan asas? Ini kerja siapa? Amira. Okey, Amira. Ini boleh tak saya samakan asas? 27 boleh tulis tak? Oh, boleh. 3 kuasa 3. Okey. So di sini kita sebenarnya boleh juga pakai teknik samakan asas di mana 27 ialah 3 kuasa 3. Kalau tadi awak nampak benda ini boleh samakan asas, awak gunakan kaedah 1 ini lebih senang. Okay, so bila awak samakan asas, so bila asas sama, kuasa dia pun seperti ini sama dengan 3. So jawapan serupa je. Jawapan serupa. Sorry, cikgu tukar warna. Tak nampak. 3 kuasa S sama dengan 3 kuasa 3. So bila asas sama, indeks pun sepertinya sama. Tak akan dapat jawapan yang serupa. Tapi kalau kamu tak nampak macam tadi waktu buat tu tak terfikir kan, tak apa. Kalau tak boleh, awak logalimakan kedua-dua belah pun boleh. Boleh. So bila awak logalimakan kedua-dua belah, asas 10. So lepas tu kita gunakan hukum logaritma, bawa dia ke depan. Lepas tu ini kita pindah ke kanan dengan cara bahagi. Dan kalau awak tekan kalkulator juga awak boleh dapat jawapan 3. So tak ada masalah. Amira, benda ini sebenarnya tak salah. Hanya ada alternatif lah. Awak nak pakai cara ini pun boleh. Awak nak pakai cara ini pun boleh. Kalau waktu itu inilah yang kita nampak, buat aje lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Hanya cikgu nak dedahkan bagi kamu tengok sebenarnya soalan ini ada 2 cara. Cara ini lebih senang. Boleh ya? Okey, kita pergi kepada soalan 2. Sekali lagi cikgu bagi soalan persamaan indeks. So kali ini kawan kamu cuba pergi samakan asas dia. Jadi asas 5. Okey, cikgu tengok dulu So mula-mula dia apa? Okey, mula-mula dia nampak 25. Okey, dia nampak 25 ialah 5 kuasa 2. Okey. So asalnya sepatutnya macam ini dulu. Asalnya sepatutnya macam ini dulu, iaitu 5 kuasa 2 di dalam, X tanpa 4 di luar.
Tapi kita tahu ikut indeks, bila benda ini dalam kurungan, kemudian ada kuasa di dalam, ada kuasa di luar, kita boleh gunakan hukum indeks yang ketiga. Kita boleh darab dia kan. So bila kita boleh darab dia, maksudnya nanti kita boleh terbalik tulis juga. Sebab matematik darab boleh tak kisah susunan dia. So kita boleh terbalik tulis. So itu yang kawan kamu buat ini kepada ini. Okay? Siapa punya kerja? Atika. Atika, kenapa you nak bawa 2 keluar? Sebab saya nak potong kuasa punca kuasa. Okay. So Atika part kerja ini sebab dia nampak sini punca kuasa 2, sini ada kuasa 2. So kalau dia pindah keluar, dia boleh potong lah. Dia boleh potong benda ini. So dia dapatlah berjayalah sebelah kanan dia hanya ada nombor 5 saja. Asas dia 5. Lepas tu kita tengok sebelah kiri Okey, sebelah kiri. So ini nombor indeks, darab nombor indeks. Pakai hukum pertama, kita cantumkan dengan teknik tambah lah. Okey. So dapat 3S tolak 1. Tapi kalau sampai sini masih tak berjaya lagi sebab kita nak 5 kuasa sesuatu. So kita gunakan konsep apa maksudnya bila kuasa negatif. Bila kuasa negatif kita bawa ke bawah kan. So sekarang kalau dia di bawah kita nak bawa ke atas, ini nak pergi ini, kita akan buat 5 negatif dia lah. Negatif dia. So kalau kamu tengok inilah dapat dia negatif 3S tambah 1. So kita berjayalah. Sebelah kiri asas dia pun 5, sebelah kanan asas dia pun 5. So bila asas mereka adalah sama, apa dia punya kuasa pun sepatutnya sama. So kita tulis kuasa dia keluar. So kita dapat benda ini. Okay. Okay, kita dapat benda ini. So bila kamu sudah dapat benda ini, macam tadi juga, lupakan apa yang ada di sebelum ini, tengok dia aja. Okay, tengok dia saja. So kamu akan fikirkanlah ini algebra biasa ke, kuadratif ke, ataupun ini satu soalan indeks baru. So awak akan tengok balik. So di sini sebenarnya dia adalah satu algebra biasa saja. So kawan kamu pindah X pindah sini, satu pindah ke belakang, kemudian kita kira dapat jawapan. So kalau dia ialah algebra biasa, sebenarnya awak boleh terus tekan kalkulator ini. Kemudian sheet calculate bagi saya jawapan. Tapi ingat hanya boleh buat kerja ini kalau awak sangat pasti ini ialah algebra biasa. Kalau awak tak pasti, tak boleh. Sebab macam soalan 1, bila kita sudah dapat benda ini, dia bukan algebra biasa. So nanti cikgu ada markah kaedah di kawasan ini lagi. Baru cikgu pakai markah untuk jawapan. So kalau kamu tidak tunjukkan kaedah, jawapan betul pun cikgu tak boleh bagi markah. Tapi kalau dia ialah algebra biasa, jenis yang algebra, maksudnya macam apa yang awak buat semasa awak ada di menengah rendah, itu algebra biasa. Kalau dia ialah algebra biasa punya, maka cikgu tak ada peruntukan markah untuk kaedah dia. So cikgu akan bagi markah terus kepada jawapan. So bila keadaan macam ini, dalam exam kalau awak nak cepat, awak sebenarnya boleh tekan ini, terus tekan ini. Terus tekan dapat jawapan dia. Untuk soalan 1 tak boleh. Tapi boleh tekan ini untuk semak jawapan. Mana? Bila awak dapat nombor 3, nak tahu betul salah, awak boleh semak dengan kalkulator. 3 kuasa S sama dengan 27. Sheet calculate. Boleh ke saya dapat 3? Boleh, okey lah. Kalau tak boleh, maksudnya ada benda salah. Boleh So ini soalan 1 dan 2, soalan normal aja soalannya. Okey, kita pergi kepada soalan 3. Okey, soalan 3 cikgu minta awak tunjukkan benda ini boleh dibagi tepat oleh dengan 31. So kerja kamu ialah kamu perlu ringkaskan. So nak ringkaskan ini 5 nombor indeks tambah nombor indeks tambah nombor indeks. Kita tak ada hukum boleh ringkaskan. Hukum boleh ringkas kalau melibatkan darab dan bahagi. So apa yang kita boleh buat ialah, kita nampak ini sebenarnya ada faktor sepunya. Sebab 5 kuasa N tambah 1 saya boleh huraikan jadi macam ini. Gunakan hukum pertama. Ini cikgu pun menggunakan hukum indeks yang pertama. Lepas tu ketiga-tiga seputang ini kalau kamu tengok dia ada 5 kuasa N, 5 kuasa N, 5 kuasa N. So kita tarik dia keluar sebagai faktor sepunya. Boleh cikgu besarkan sikit kita tarik 5 kuasa N itu keluar sebagai faktor sepunya. So seputang pertama tinggal 1. Yang kedua itu tinggal 5 kuasa 1. 5 kuasa 1 ialah 5.
Okey, yang ketiga ini kita tinggal 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 ialah 25. Okey, lepas tu apa yang berada dalam kurungan kita ringkaskan, kita dapat 31. Okey, so di sini macam kawan kamu tulislah, oleh kerana 31 ialah gandaan 31. Okey, sebab bila dia ialah gandaan 31 maksudnya dia boleh dibahagi oleh 31. So kita boleh katalah seluruh ini boleh dibahagi tepat dengan 31. Maksudnya apa yang kita dapat di sini dia tak semestinya ngam 31. Janji dia ialah gandaan 31. Maksudnya kalau awak dapat 62, awak dapat 93, semua ini maksudnya awak berjaya buktikan. Awak cakap ajalah oleh kerana 62 ialah gandaan 31, maka tak boleh dibahagi oleh 31. Boleh Tapi soalan ini memang awak dapat sebiji sepulak sama punya 31. Hanya cikgu nak awak set dalam mind bila dia kata boleh dibahagi tepat dengan 31, tidak wajibkan kamu yang keluar ini mesti 31. Tapi dia mesti merupakan satu nombor gandaan 31. Kalau kita ingat talifang untuk gandaan ialah nombor yang boleh dibahagi oleh dia kan. Gandaan 31, nombor yang boleh dibahagi oleh 31. Boleh ya? So ini ada dalam nota cikgu juga, hanya nombor berlainan aja ya. Soalan biasa bagi saya lah. Okey, soalan 4. Okey, soalan 4 sebenarnya tak susah. Hanya dia berperingkat sikit. Okey, cikgu bagi satu persamaan ini, cikgu kata dia melalui 2 titik ini. Lepas tu cikgu tanya apakah nilai H, N dan apakah nilai K. Kalau kita nak terus selesaikan persamaan ini tak mungkin. Dalam ini ada Y, ada K, ada S, ada N. Satu persamaan saja ada. So tak mungkin kita boleh selesaikan. Tapi soalan beritahu kita lengkung ini melalui 2 titik ini. So maksudnya 2 titik ini mesti boleh memenuhi dia. So apa yang kita perlu buat, kita ganti masuk ajalah. Okey. Okay. So gantikan inilah X. Sorry. Ya. Inilah X, inilah Y. Koordinat X, koordinat Y So kita gantilah. Kali pertama kita masukkan X2, Y2 untuk dapat persamaan 1. Kali kedua kita masukkan X ialah 5, Y ialah 31/4. Kita dapat satu persamaan. So sekarang kita ada 2 persamaan. Dan kalau kamu tengok kedua-dua persamaan ini ada NK. So kita akan seolah-olah tengah buat persamaan serentak. Kita akan buat persamaan serentak. So cikgu tengok kerja kawan kamu. So tapi kalau kita tengok ini dia ada bentuk indeks kan. Nak samakan asas tak boleh. So kawan kamu pergi logalimakan kedua-dua belah. Okey. So kalau logalimakan kedua-dua belah awak dapat log 10/2 untuk nak ini ya. Ini ya. Bila kita logalimakan kedua-dua belah So untuk huraikan ini sama macam apa yang awak buat dalam tajuk hukum linear kan kita banyak buat kerja itu sudah. Kalau nampak dalam logalima itu ada darat, kita ubah dia jadi tambah. Okey, 1 untuk K, 1 untuk 2. Lepas tu kita tengok kuasa N ini. Kuasa N ini untuk 2 punya. So kita tulis di depan 2 punya. So kita dapat persamaan ini. Okey. Dan ulang proses yang sama juga untuk persamaan 2 ini. So, kita ubah dia, kawan kamu ubah dia kepada nombor perpuluhan supaya senang tengoklah So, kita dapat ini. Okey, lepas itu. Siapa punya kerja? Wani. Sorry? Oh, Wani. Okey, Wani. Lepas tu mana tentang lain ni? Saya tolak persamaan. Okey, tolak persamaan. Okey, katakan cikgu wakilkan dia dengan 3 dan 3 dan 4. Yang awak buat ini persamaan apa? Tolak persamaan apa? 4 tolak 3. Okey So kawan kamu tulis ini ialah persamaan 4 tolak persamaan 3. So itu yang dapat log ini tolak log ini. Ini tolak ini saling hapus. Okey, kemudian ini tolak ini. Ini yang kawan kamu tulis Okey. So lepas itu apa yang kita perlu buat ialah kita kena cari nilai N So kawan kamu tarik N keluar sebagai faktor sepunya sebab kalau tengok sini langsung tak ada N.
Tapi sini ada N di sini, N di sini. So dia tarik N keluar sebagai faktor sepunya. Okay, jalan. Okay. Log 5 masih di sini, log 2 masih di sini. Lepas tu kita pindah jadi bahagi. So bila awak tekan kalkulator, awak dapatlah N awak ialah 3. Tekan kalkulator aja. Okay. Dapat N awak ialah 3. Okay. Lepas tu kita gantikan jawapan N sama dengan 3 itu ke dalam persamaan. Tak kisah pun sebenarnya. Boleh masuk persamaan 1, 2, 3 ataupun 4. Sesuka hati awak. Okay. Kawan kamu masuk ke dalam persamaan 1. So 2 sama dengan K, 2 kuasa 3. Okay. Lepas tu kalau kamu tengok ini sebenarnya ialah satu algebra biasa. 2 kuasa 3 ialah 8. 8K sama dengan 2. K sama dengan 1/4. Boleh? So ini soalan dia uji indeks. Dia uji indeks di mana kita akan pakai teknik logaritma kan kedua-dua belah, tapi pada masa yang sama kita ada kerja persamaan serentak. Kita ada kerja persamaan serentak. Itu yang cikgu kata persamaan serentak sebenarnya ialah satu kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh kamu. Okey? Persamaan serentak ialah satu persamaan yang perlu dikuasai oleh kemahiran yang perlu dikuasai. Tengok, dalam tajuk ini kita tengah belajar logaritma kan, tapi tengah-tengah ini tiba-tiba kita perlu buat persamaan serentak. Okay. Kalau apa-apa cakap kalau tidak cikgu jalan aja. Okey, soalan 5 tanpa menggunakan kalkulator nilaikan ini. Okey, di sini awak kena faham bila soalan kata tanpa menggunakan kalkulator. Kalau kamu tengok sini ada bentuk set, dia maksudnya ialah awak tidak boleh tekan kalkulator set itu. Bukan maksudnya langsung tak boleh pakai. Okey, contohnya. Okey, katakan mana tahu kamu 3 tambah 3. Cikgu 3 tambah 3 tak tahu kira. Kalau awak nak tekan kalkulator 3 tambah 3 sama dengan 6, awak boleh tekan, tak ada masalah. 90 tolak 2. Awak nak tekan kalkulator boleh. Maksudnya sebenarnya kalau cikgu nampak awak dapat benda ini, katakan, tapi cikgu tahu awak tak ada masalah sebab ini nombor senang aja. Katakan sampai sini, cikgu saya tak ada kira ini, ataupun cikgu ini nak kira sangat susah. Awak sebenarnya boleh tekan kalkulator dan bagi saya jawapan. Yang maksud di sini tanpa menggunakan kalkulator ialah tidak benarkan awak tekan kalkulator tentang benda khas ini. So kalau soalan ini yang benda khas dia ialah set. Maksudnya awak tidak boleh tekan set dalam kalkulator awak. Kalau awak tekan, maksudnya awak sudah pakai kalkulator. Itu maksudnya. Sebenarnya dalam matematik tambahan banyak soalan macam ni. Tanpa menggunakan kalkulator, cari sesuatu. Itu bukan maksudnya langsung tidak boleh gunakan kalkulator. Hanya benda khas di tepi ini. Tempat khas di tepi ini. Okey, contohnya, cikgu mungkin kata, tanpa menggunakan kalkulator, nilaikan. Nilaikan sin 135 darjah. Okey, ini awak tak tipuat lagi lah. Nanti tingkatan 5 baru awak tipuat. Okey, so bila soalan bunyi ini tanpa menggunakan kalkulator, nilaikan ini. Maksudnya awak tidak boleh tekan kalkulator sin 135. Kan kita tekan terus ada jawapan. Tak boleh. So dia ada cara lain untuk tahu jawapan dia. Itu maksudnya. Okey, kita balik kepada soalan ini. So bila cikgu minta awak tanpa gunakan kalkulator nilaikan ini. So kalau kamu tengok ini adalah pecahan tanpa pecahan. So kerja pertama kita samakan pengebut dululah. Samakan pengebut dulu. So sebelah sini punya akan darab dengan 3 tanpa set 7. Yang kedua punya akan buat 3 tolak set 7. Tapi bila kita samakan pengebut kan, bawah darab apa, atas pun kena darab apa. Bawah darab apa, atas pun kena darab apa. So kita dapat baris pertama inilah. Kita dapat baris pertama ini. Dan kalau kamu tengok ini dengan ini sebenarnya ialah set konjugat kan. Dia ialah set konjugat. So kawan kamu tak nampak dia ialah set konjugat. Tak ada masalah. Maka bila tak nampak kita pergi buatlah 3 kali 3. 3 kali set 7. Negatif set 7 kali 3. Negatif set 7 kali set 7. Ini yang kawan kamu buat. Kawan kamu buat. Lepas tu dia nampak ini potong-potong. Kemudian ini dia nampak. Ini siapa punya kerja? Saya. Okey. Set 7 kali 7 sama dengan 2 ke? Cuba awak tekan kalkulator. Set 7 kali 7. Dapat apa? Dapat
18.520. Nanti. Macam mana awak tekan? Awak tengok set ini panjang tau. Awak kena pastikan 3 darat. 7 darat 7 ada di dalam. Awak kalkulator warna apa? Saya kelabu itu. Ha? Saya punya kelabu itu. Okey, Hitam. kalau warna kerabu punya, awak pastikan awak tekan, awak punya, bila awak tekan ini, awak pastikan darat 7 itu ada di dalam. Bukan macam ini. Dia berbeza tau. Boleh? Orang lain, kalkulator hitam pun cuba tekan So, apa jawapan dia? 7. 7. Boleh? Adam boleh dapat 7 tak? Dapat ke dapat? Okay. So, hati-hati tengok dia ni, dia panjang. So, sini sepatutnya 7. Ini awak sendiri punya ke awak buat 2 kali? Buat kemudian salin. Sebab sini jadi 2 balik. 9 tolak 7 baru 2 kan? Kalau 9 tolak 2 mana dapat 7? Mana dapat 2? Ego saya, entah kadang saya fikir lain, saya tulis lain. Okey. Itu lagi lah cikgu tak boleh kontrol. Okey, dalam exam kalau macam ini, cikgu, walaupun awak tengok jawapan awak betul, tapi kalau cikgu nampak awak salah di sini, cikgu tak bagi markah sebenarnya. Faham tak? Markah akan sampai sini saja cikgu berhenti. Sampai sini. Soalan ini sebenarnya cikgu akan bagi sini, cikgu akan bagi sini, kemudian bagi jawapan. So cikgu tak bagi jawapan kepada markah kepada awak sudah. Sebab awak salah di sini So berhati-hati Berhati-hati Di 2 kali, lepas tu dia jadi betul balik. Saya pun tak tahu apa ceritanya. Okey, di sini sebab awak tak nampak ini ialah konjugat. Kalau kamu nampak dia ialah konjugat, sebenarnya awak boleh terus saja. Kalau kamu masih ingat semalam bila kita buat ulang, hari itu bila kita buat ulang kaji, kalau dia ialah konjugat, bila kita darat terus saja 3 jadi 9, sentiasa tolak. So yang ini yang ada set punya kita buang set. Kita boleh terus tulis saja 9 tolak 7. Tapi macam juga kata tak nampak tak apa buat. Tak ada masalah Okey, so atas ini satu darat apa tapak dia. Satu darat tu apa dia. So ini tambah tak ada masalah Kalau dia tolak kamu jangan lupa tanda kena ubah Kalau tambah memang macam inilah. So bahagian atas punya awak akan tengok sini ada tambah set 7, ada tolak set 7, kita boleh potong. So tinggal lagi 3 tambah 3. So betul lah. Atas ini betul lah. Lepas itu 3 tambah 3, 6. 9 tolak 7, 2. Kemudian awak kena ringkas sampai ke akhir Kalau pagi saya jawapan 6/2 tak dapat markah jawapan sebab belum ringkas sampai habis. Boleh Kejap. Cikgu tulis kejap. Ini ialah 3 kuasa 2 tolak 7. So lain kali kalau kamu nampak konjugat, kamu boleh terus saja. Tapi kalau tak ingat pun tak apa. Okey, kita pergi kepada soalan 6. Okay, cikgu suruh selesaikan persamaan ini. So kawan kamu pergi kuasa 2 kan kedua 12 sebab nak buang set dia. Okey, kita ikut So ini sebenarnya bila awak kuasa awak boleh terus tulis inilah. Kalau nak tulis ini pun tak apa. Tulis ini baru tulis ini pun tak apalah Okay, tapi sebelah sini kalau tanpa tolak kita kena kembangkan lah So cikgu tengok kawan kamu buat So ini dengan ini 4S betul. Ini dengan ini tolak 2 betul. Ini dengan ini tolak 2 betul. Ini dengan ini tambah 1 okey betul. So kita kembangkan kejap. So lepas itu kalau kamu tengok ini tolak 2 se-S, tolak 2 se-S boleh ringkaskan jadi macam ini. Okey betul. Okey lepas itu kamu bawa 4S ke kiri, bawa negatif 4 se-S ke kiri. Kemudian bawa tolak 9 ke sana. Okey, boleh cikgu terima. Okey, lepas tu 4S tolak 4S hapus. So tinggal dia aja. Sama dengan 10. Okey, betul. Okey, sama dengan 10, betul. Lepas itu, siapa punya kerja? Siapa punya kerja? Tak ada orang.
Okey, tak apa. Okey, so di sini lepas itu nak pindahkan 4, kita bahagi 4 lah ya. So 10 bahagi 4 dapat 5/2. Dia tak salah. Cikgu hanya sengaja nak pastikan awak tahu apa yang awak buat ya. Okey, lepas tu yang ini punca kuasa 2 kalau kita pindah kuasa 2. So dapatlah 25/4. Okey, boleh ya? Okey, kita pergi soalan ini. Dia minta awak, dia bagi satu benda ini, dia minta awak tunjukkan ini ya. So, kawan kamu mula dengan ini, dia mula dengan ini. So, apa yang dia buat, lebih kurang macam soalan 6 tadi, dia kuasa 2kan kedua-dua belah. Okay, so bila kamu kuasa 2kan kedua-dua belah, so set dengan ini saling hapuslah, dapat 11. Okay, untuk ini untuk ini, okay, kita akan buat inilah. A kuasa S tambah A kuasa negatif X, darab dengan sorry ya, tangan aku asyik kena keyboard. A kuasa S tambah A kuasa negatif X. So, kita buat yang pertama ini. Okay. So, A kuasa S kalau darab dengan A kuasa X, itu kita pakai hukum dapat A kuasa 2X. Sebab ini. Sebab ini. X tambah X. So, A kuasa 2X. Itu yang dapat ini ya. Okey. Lepas tu kita buat pula ini dengan ini. A kuasa S darab dengan A kuasa negatif X. So, ini maksudnya X tolak S. A kuasa kosong. A kuasa kosong ialah 1. Dan sama juga untuk ini. Kerja yang serupa kan? So, itu yang dapatnya tambah 2. Boleh? Sebab ada 2 kali. Ada 2 kali ini. So, tambah 1, 2 lah. Okay, ya? Lepas tu yang ketiga ialah ini dengan ini. So, A kuasa negatif X kali A kuasa negatif X. So, negatif S tambah negatif X. Itulah tataannya A kuasa negatif 2X. Itulah tata ini ya. Ini cikgu terangkanlah. Kalau kamu memang mampu tengok terus tulis, tak ada masalah. Boleh terus tulis macam kawan ini ya. Hanya untuk siapa yang tak tahu, inilah tataannya. Okay. So, lepas itu, kawan kamu pindah ini ke belakang jadi tolak. Kemudian bawa 11 ke kiri. So, tambah 2 tolak 11 dapat negatif 9. So, dapat benda ini. Okay. Lepas tu kalau kamu tengok ini, A kuasa 2X, A kuasa 2S ialah A kuasa S kali A kuasa X kan? So, cikgu boleh tulis dalam bentuk ini. Kemudian 9 ialah 3 kuasa 2. 9 ialah 3 kuasa 2. So, untuk bahagian ini, cuba ingat rumus yang awak belajar sebelum ini. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Dia sama dengan A tolak B, A tambah B. Kita pakai rumus ini. Okay. Yang awak belajar di benangan landai. Okay. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tolak B, A tambah B. So, kita pun buatlah A tolak B, A tambah B. Sama dengan ini. So, apa yang kita sampai sini serupa dengan apa yang diminta oleh soalan. Okay, cuba kecilkan sikit. Okay. Serupa dengan ini. Mungkin awak kata, cikgu, 2 kurungan ini terbalik. Ya, tapi kamu jangan lupa kalau darab dia boleh terbalik tuliskan. A darab B sama dengan B darab A. So, kalau kamu takut, kamu boleh tambah satu baris lagi. Di mana awak tambah lagi satu baris, awak susun baliklah. A kuasa S tambah 3. A kuasa S tolak 3 sama dengan negatif A kuasa negatif 2S. Dibuktikan ataupun ditunjukkan. Okay. Cikgu tulis ditunjukkan lah. Kalau dia kata tunjukkan, saya pun tulis ditunjukkan. Tapi itu tak apa. Tak kisah pun. Ditunjukkan. Ya. Okey, kita pergi kepada soalan 8. Okey, soalan 8. Siapa punya kerja? Wani. Okey. Mana tentang ini? Saya kembangkan yang kurungan tu. Ya, okey. So, kita ambil bahagian ini. Bahagian ini kita kembangkanlah.
So sepatutnya ada kerja ini jugalah Tapi kalau macam Wani dia boleh terus, boleh, sebenarnya boleh macam Wani terus tulis Kalau siapa tak boleh macam cikgu buat tadilah, sosro lah kita buat. Okay. Sosro lah kita buat So ini dengan ini ialah A kuasa 2 kemudian darab 2. So 2A kuasa 2. Ini dengan ini AB set 2. Ini juga AB set 2. So ada 2 kali AB set 2. Kemudian ini dengan ini B kuasa 2. Okey, lepas itu, sebelah sini saling saja kan? Sebelah sini saling saja. Lepas tu mana tatang ini? Mana? Daripada yang kembang tu. Jadi bentukkan persamaan. Yang daripada ini. Macam mana boleh tak belah jadi 2? Sebab yang set tu dengan set tu jadikan satu persamaan yang Okey. So sebenarnya lepas ini kita ialah kerja kita ialah banding So kita akan banding untuk kumpulan ini ialah tanpa set punya. Yang ini tanpa set punya. Yang ini ada set punya. So kalau kamu tengok kalau kamu tengok yang tanpa set ialah 2A kuasa 2. Ini yang ini ada set. Ini tak ada. Sebelah kanan pun ini yang tak ada. Yang ini ada. So itu yang dapat 2A kuasa 2 tanpa B kuasa 2 sama dengan 44. Lepas tu yang ada set punya ialah ini, dengan ini. So bila kita buat bandingan, sebab kita bandingkan dia ada set 2. Set 2 tak payah tulis sudahlah. So itu yang dapatnya 2AB sama dengan negatif 24. Boleh So 2 ini betul. So kalau kamu tengok ini ada AB, ini ada AB. So kamu nampak sekali lagi kita buat persamaan serentak. Kita buat persamaan serentak. So cikgu tengok kerja kawan kamu Ini dari mana persamaan 2. Okey. Ini daripada persamaan 2. Kawan kamu buatlah B sama dengan negatif 24 bagi 2A. Ringkaskan tapak ini. Lepas tu dia masukkan jawapan ini ke dalam persamaan 1. So dia tapak bila tapak 1, lepas tu dia tarik A kuasa 2, dia tapak ini. So bentuk ini dia sebenarnya ialah bentuk kuadratif. Tapi untuk siapa yang tak nampak punya, awak boleh buat macam Wani lah. Dia buat katakan Y sama dengan A kuasa 2. So bila dia katakan Y sama dengan A kuasa 2, kita faham A kuasa 4 ialah A kuasa 2 kali A kuasa 2 kan. So itu yang dia boleh dapat Y kuasa 2 di sini. Tolak 44Y tanpa 144. So dia dapat kuadratif lebih jelas kalau awak buat katakan. So kita nampak kuadratif, kita tekan kalkulator, dapat jawapan 18 dan 4. So bila dapat 18 dan 4, awak akan tulis macam ini. So awak tak percaya Y kali Y dapat Y kuasa 2. So sepatutnya tadi dari sini pergi sini ada satu line inilah. Kalau tidak, awak tak akan dapat Y macam ini. So betul lah sampai sini. So ini jawapan untuk Y kamu. Y kamu ialah 18 dan Y kamu sama dengan 4. Tapi jangan lupa soalan ini bukan nak Y. Y ialah kita yang katakan punya. So kita akan buat A kuasa 2 sama dengan 18 lah. Itulah tatanya A kuasa 2 sama dengan 18. Dan satu lagi ialah A kuasa 2 sama dengan 4. So kuasa 2 kalau nak selesaikan ini, kuasa 2 jadi punca kuasa 2. Kuasa 2 jadi punca kuasa 2. So sini, untuk sebelah sini kita dapat positif 2, negatif 2. Sini kita dapat benda ini. Lepas tu cikgu nampak awak tulis sini abaikan. Kenapa abaikan dia? Sebab nombor perpuluhan. Kenapa tak boleh nombor perpuluhan? Kenapa tak boleh nombor perpuluhan? Kenapa? Wani tahu tak? Awak abaikan. Kenapa awak abaikan nombor perpuluhan? Cuba baca soalan.
Dia nak integer. Alamak, cikgu lupa. Okay. Dia nak integer. Sorry, cikgu lupa charge back. Okay. Kalau bukan sebab ayat ini cari nilai integer A dan nilai integer B, kita ada 4 jawapan tau. Ada 4 jawapan untuk A. Tapi sekarang kita akan abaikan ini sebab soalan kata A itu adalah integer. Boleh ya? Okay. So kita hanya ambil jawapan yang integer punya. So boleh, sebab kita boleh ada integer positif, integer negatif. So dua-dua jawapan kita terima. So bila kita ada 2A, kita akan masuk ke dalam persamaan 3. So kita akan dapat 2 nilai B lah. So soalan ini ada jawapan untuk nilai A 2, jawapan untuk nilai B 2. Sepatutnya cikgu tanya cari nilai-nilai integer sebab ada 2 jawapan di situ. Okay. Ya. Okay, kita pergi kepada soalan 9. Cikgu minta awak buktikan. So apa yang kawan kamu buat diambil ini. Dia samakan dengan X. Lepas tu ini pergi ini ialah dia tukar kepada ini bentuk logaritma. Dia tukar kepada bentuk indeks. Asas serta asas tukar partner. So A kuasa S sama dengan B, betul? Lepas tu ini pergi ini. Siapa punya kerja? Amira. Okay, Amira. Ini macam mana pergi ini? Cikgu sekejap. Awak salin daripada kawan ke salin daripada buku teks? Cikgu saya buat sendiri tapi Kau sendiri. aku tak tahu cikgu. Tak ingat sudah. Okay. So ini pergi ini sebenarnya kawan kamu buat ialah logaritmakan kedua-dua belah. Log untuk AS, log untuk B. Nampak? Kenapa awak pilih asas C? Sebab biasanya logaritmakan kedua-dua belah kita akan pilih asas 10 kan? Kenapa awak pilih asas C? Sebab dekat soalan pun dia tulis log C. Ya, okay. So kita memang akan buat logaritmakan kedua-dua belah tapi kita tak ikut kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan buat 10 sebab nak tekan kalkulator. Tapi kali ini kita akan pilih asas C sebab kalau kamu tengok apa yang kita nak buktikan itu ada C. Asas dia ialah C. Itu sebabnya kita pilih asas C. So lepas tu kita gunakan hukum bawa dia ke depan, kemudian ini pindah ke kanan. So kita dapat benda ini. Okay. So lepas tu kalau kamu tengok sebelah sini kan sudah serupa dengan ini. Tapi sebelah ini ialah X. So kamu tengok balik tadi awak kata S ialah apa? S awak ialah log AB. So apa yang awak perlu buat, coba kecilkan sikit. So apa yang kita perlu buat ialah S ini kita masuk baliklah log AB. A ini jangan tulis tinggi sangatlah. Dia asaskan. Sorry cikgu. Di bawah. Okay. So log asas AB sama dengan dia. Boleh ya? Ini ada dalam buku teks. Kalau kamu rasa tak cukup jelas, baca buku teks. Sebenarnya dalam buku teks kita ada banyak soalan, banyak dia memberitahu kita macam mana tentang rumus ini, macam mana tentang rumus itu. Kalau kamu peminat, awak pergi tengoklah. Awak boleh pergi tengok. Cikgu akan cakap kalau soalan ini keluar dalam exam, kalau tahu buat, kalau tak tahu biarkan. Ini orang fikir lama-lama baru dapat rumus ini. Kita kalau nak fikir sendiri on the spot memang tak boleh. Kita memang kena curi-curi tengok dulu. Dia kena ada orang start untuk kita baru kita boleh buat yang seterusnya. Boleh ya? Soalan nak buktikan rumus punya ada dalam buku teks kita ada banyak. Cikgu dalam kelas kadang-kadang cikgu terang sikit, kadang cikgu tak langsung tak terangkan kan. Okay. Soalan 10. Okay, cikgu bagi 2 logaritma, cikgu suruh awak ungkapkan logaritma yang baru. So apa yang awak perlu buat, awak kena ambil yang dia bagi itu, kita cuba buka dia. Dan cara kita buka dia serupa macam awak buat hukum linear punya. Kalau nampak ini hubungan mereka darat kan. So kita buat tambah. Satu untuk P, satu untuk Q. Lepas tu 2 siapa punya? P punya. So tulis di depan P. So kita dapat benda ini. Okay. So kalau kamu tengok log 2P memang ada. Tapi log 2Q tak ada. Sebab yang bagi kita ialah log asas 4. Yang bagi kita ialah log asas 4. So kawan kamu pergi tukar dia kepada asas 4 supaya nanti ada log 4Q. So dia gunakan hukum yang ada, tukar kepada asas 4. Okay. Lepas tu kalau kamu tengok bahagian atas ini ialah Y lah. Bahagian atas ini ialah Y. Okay, bahagian bawah ini kawan kamu tulis di tepi
Okay, log 42 kalau nak tahu apa jawapan dia, awak tukar kepada asas 10. Awak tukar kepada asas 10, awak dapat dia ialah setengah. So dapat Y sama dengan Y bagi setengah. Kalau kita ringkaskan 2Y. Okey, ini satu cara kawan kamu buat. Sebenarnya satu cara lagi kita boleh buat ialah kita tidak ubahkan ini, tapi kita pergi ubahkan ini. Salah seorang ubah. Macam kawan kamu pergi pilih ubahkan benda ini jadi asas 4. Kalau saya akan pilih ini. Cara saya pilih, biasanya saya akan, kalau kamu tengok ini asas 2, ini asas 4. Biasanya yang besar punya bergerak. Tapi kalau macam kawan kamu pergi buat yang kecil punya jadi besar, ada masalah tak? Tak ada masalah, jawapan masih betul. Hanya langkah dia lebih panjang sikit. Langkah nak jadi lebih pendek ialah kita biarkan yang besar punya bergerak. Maksudnya log 4 ini kita ubah kepada log 2. Tapi sebenarnya tak kisah. Sebenarnya tak kisah. Log 2, so ini Q, ini 4 sama dengan Y. So nanti ini log 2Q. Yang bawah ini kita buat kerja-kerja macam ini jugalah. Kerja-kerja macam ini dulu juga. Okay, cikgu nak bagi kamu tengok untuk bawah ini sebenarnya ada 3 cara buat. Okay, ada 3 cara buat benda ini ya, nak buat benda ini. Okay, satu cara macam kawan awak lah, tukar kepada asas 10. So awak pun buat log 10, 4, 2. Lepas tu awak tekan kalkulator, dapatlah jawapan dia. Ataupun kamu boleh 4 maksudnya 2 kuasa 2. Lepas tu saya bawa 2 ke depan. Log 22 ialah 1. Dapat juga 2. Satu lagi cara kita boleh buat. Kita katakan Y sama dengan log 24. Lepas tu kita buat asas serta asas tukar partner. Okay, so asas serta asas, apakah asas kamu? Siapa yang ada pun tak ingat sudah. Ini kerja siapa? Saya cikgu. Okay, Adam. Okay, asas serta asas? Yang mana cikgu? Yang ini, sorry. Nanti ya kesel cikgu. Ini. Boleh cikgu Imlash ya? Boleh. Okay, ini. Asas serta asas? 2 Okay, partner baru? Y sama dengan log 4. Tak, sama dengan 4. Kita tukar kepada bentuk indeks. Boleh? Asalnya bentuk logalima. Kita tukar kepada bentuk indeks. Logalima pergi indeks, indeks pergi logalima. Kerja dia sama. Asas serta asas tukar partner. Hanya susunan nombor itulah. Kalau indeks kita susun macam ini. Kalau logalima susun macam ini. Log kemudian asas di bawah. Kemudian partner baru di sini. Macam tu. Boleh So ini boleh tak kita sama ke asas? Ada sambung? Boleh sama ke asas? Boleh. 4 tu tukar jadi 2 kuasa 2. Lepas tu apakah nilai Y? 2. 2. So kita tahulah log 24 sama dengan 2. So untuk selesaikan ini sebenarnya awak pakai ini pun boleh, awak pakai ini pun boleh, awak pakai ini pun boleh. Awak kalkulator warna kerabu kan? Tekan kalkulator untuk log 24 pun boleh. Awak akan dapat jawapan 2. Tak kisah mana satu cara awak pakai. Okay? So kita akan tahu ini ialah per 2 sama dengan Y. So kita tahu log 2Q sama dengan 2Y. Okay? So macam saya buat, saya ubah ini. Sorry ya, cikgu kecilkan balik. So kalau saya buat macam ini punya, maka bila saya dapat benda ini, saya boleh terus tulis jawapan sudah. Cikgu boleh terus tulis jawapan sudah. Okay? Log 2P kuasa 2Q akan sama dengan 2 log 2P ialah X. Tambah log 2Q ialah 2Y. Cikgu terus dapat jawapan. Sama macam awak. Sama macam awak. Boleh So tak kisah sebenarnya mana satu kamu ubah. Hanya cikgu bagi kamu tengoklah. Kita ada banyak cara boleh buat. Boleh juga ini ubah. Boleh juga yang ini ubah. Janji semua asas kena sama. Okay. Kerja balik ya. Okay, kita pergi kepada soalan 11. Okay, 1 jam 1. Okay, soalan 11. Cikgu minta selesaikan soalan logalima.
So kalau nak selesaikan soalan logaritma, apa yang kita akan buat ialah awak ubah sehingga, macam boleh dapat jawapan ini Okey, awak ubah sehingga sama ada awak dapat log sama dengan satu nombor ataupun log sama dengan log, either one. Tapi cikgu tak nampak kawan kamu tak buat benda ini. Ini kerja siapa? Amira. Amira So sebenarnya kalau cikgu tak nampak benda ini, walaupun jawapan awak betul, cikgu tak bagi markah tau. Cikgu tak bagi markah. Sebab saya tak tahu tau cikgu. Saya macam tak tahu nak buat. Tak saya terus tekan kalkulator. Terus tekan kalkulator. Sebab tekan kalkulator asas 3 memang tak dibenarkan sebenarnya. Tak apa cikgu terangkan So mungkin cikgu pimpin awak buat cikgu pimpin awak buat. Nak senang cikgu padam teruslah sini tak jadi sebab awak tak pergi arah ini awak tak pergi arah ini. Kejap So cikgu buang ini, cikgu pimpin awak buat kejap kamu ingat kalau soalan melibatkan logaritma, kita nak cuba pergi kepada arah ini, atas ataupun bawah. Salah satu. Salah satu. Okey, so kita mula. Ini pun tak payah. Cikgu mula dengan soalan. So kalau kamu tengok di sini, asas dia sama tak? Tak. Okey, so mula-mula cikgu akan galakkan kamu pergi, bila asas tak sama, pergi ubah asas dulu. Sebab ubah asas sudah ada satu markah. Cikgu tak nak awak buat benda-benda lain, lepas tu baru nak ubah asas. Kalau benda-benda lain tu sudah salah, nak ubah asas itu pun tak ada markah lah. So di sini kalau kamu tengok, sini ada asas 3, sini ada asas 9. Salah seorang ubah. Awak nak 9 ubah ke 3 ubah? 9. Macam cikgu kata, lebih senang ialah yang nombor besar punya ubah. Okay, so cikgu buat 1 tambah log 3x. Okay, ini ubah jadi apa? Log 3, 3x. Bawah? Log 3, 3. 9. Salah cikgu. 9. Okay. Lepas itu kalau kamu tengok ini, log 3, 9. Awak boleh buat kerja tadi cikgu punya cadar 1, 2, 3 bab. Mana-mana satu kita cari nilai log 3, 9 dulu cikgu ikut awak yang ini Kita nak tahu apa nilai dia. Sebenarnya dalam exam pagi ini tak ada markah. So untuk nak cari log 3, 9, apa nilai dia? Awak nak pakai cara apa, cikgu ikut awak. Tukar maksud saya cikgu. Boleh. Okey, kita tukar kepada log 10. So atas itu 9. bawah 3. tekan kalkulator 2. 2. Okey. So kita sudah dapat 1 tambah log 3x tambah log 3 3x bahagi 2 sama dengan 0. Okey, sambung. Awak rasa awak nak buat apa, cikgu biarkan. Salah baru cikgu tegur. Awak nak buat apa? Pindahkan 2 dulu. Okey, pindah 2 ke mana? Ke kanan. Ke kanan. Maksudnya tarik ke sini. Ke tak? Tapi sini? Lepas tu nak buat apa tu? Okey. So kita memang tujuan awak nak buat pindah sana sebab awak nak hilangkan per 2 kan? Okey. Nak hilangkan per 2, kita tak boleh pindah ke belakang macam itu saja sebab sini ada 2 sebutan lagi. So apa yang kita boleh buat ialah kita darab 2 kepada semua sebutan ini. So 1 darab 2. 2. Yang ini log 3x darab 2. 2 log 3x. Okey. Sebutan ketiga. 2 tu hapus ke? Ya, 2 itu hapus. Sebab itu tujuan kita kan. 2 itu hapus. Okey. Kemudian belakang ni? Kosong. So, so awak kata nak bagi nak hilangkan per 2 itu betul. Hanya kerja itu algebra awak tak boleh. Kita tak boleh terus tarik ke belakang. Sebab ada lagi 2 di depan ini. Awak abaikan dia tak boleh. Ataupun satu cara lagi kita boleh buat ialah kita samakan pengebut dulu.
Samakan pengebuk baru boleh darab 2. Tapi buat macam ini lebih senang. Okey, sambung lagi. Ingat tujuan kita sama ada ini ataupun ini. Pindah 2. Okey, pindah 2. Jadi Negatif 2. okey, negatif 2. So cikgu sudah nampak ini macam sudah keluar kan? Tapi sini tak boleh lagi. Saya nak satu log saja. Sekejap. Saya nak satu log saja. Saya nak cantumkan dia supaya jadi satu log. Kamu ingat macam awak buat hukum linear tapi arah terbalik. Log 3x kuasa 2 ke? Log. Tak. Slow. Okay, kalau nampak darab, apa yang awak tahu tentang 2 ini? Ataupun kita awak boleh bayangkan tak? Yang macam awak buat hukum linear tapi arah terbalik. Hukum linear ialah kita tapak benda ini, lepas tu kita tulis secara, kita buka dia. Sekarang proses yang terbalik, boleh tak? Maksudnya 2 tu jadi x kuasa 2 ke? 2 itu jadi x kuasa 2. Okay, lepas tu? Tambah log 3x lah kan? Okay, kata apa? Kita slow sikit. Kejap. Sorry. Okay, x kuasa 2 tambah log 3x sama dengan negatif 2. Okay, lepas tu? Log 3. Darab kan cikgu? X kuasa 2 darab 3x kan? Ya. Logaritma tanpa logaritma gunakan hukum kita darab. Okay. Boleh ringkaskan? Ke tak boleh sudah? Dia ringkas ke? Tanya awak lah. Kalau awak boleh, cikgu bawa lagi. Kalau awak rasa tak boleh, maksudnya sudah cukup ringkas, cikgu berhentilah. Boleh ke tak boleh lagi? Boleh saya rasa. Okey, jadi apa pula? Kejap. Cikgu hantar. Tapi juga x kuasa 2 darab 3x sama dengan berapa? Ha? Maksudnya kita... So. You nak ringkaskan di dalam ini kan? Ha. Okey, ringkaskan dulu. Dapat apa? Berapa anak panah dulu? Nak buka kurungan ini? 1. Satu saja. Ya, satu saja. Kecuali kalau macam ini ada 2 lah. 1, 2. Tapi sebab dia darab kan, so 1 saja. 1 betul. Okey, jadi apa? X kuasa 2 kali 3x. Jadi apa? 3x kuasa 2. Okey. X kuasa 3x kuasa 3. 3x kuasa 3. Oh, bodohnya aku. Okey. Boleh ringkas lagi? Tak. Tak boleh. So sekarang awak berjaya tapak inilah. Di mana ini ialah ini ialah 3. Ini ialah 3x kuasa 3. Boleh? So kalau kita tapak bentuk ini, kerja seterusnya ialah apa? Kalau log sama dengan log, kita akan kata apa yang di dalam ini adalah sama. Kalau tapak bentuk ini? Log kan juga sebelah sana ke? Bukan. Ubah kepada bentuk indeks. Oh. Okey. ubah kepada bentuk indeks. Asas adalah asas, tukar panel. Okey. Jom asas adalah asas. Apakah asas awak? Okey. Panel baru. Negatif 2. Sama dengan 3x kuasa 3. Okey. So kita tapak ini. So anggap ini ialah satu soalan baru. Lupakan cerita sebelum ini. Okey, tengok ini aja. Okey, ini persamaan apa? Algebra biasa ke, soalan kuadratik ke, indeks ke, logaritma. Awak rasa? Okey, kalau tak nampak, awak rasa awak nak buat apa? Kadang-kadang satu kali pandang tak nampak dah. Okey, you nak buat apa? Cikgu ikut saja. Log. Okey. So maksudnya awak nampak dia sebagai ialah satu soalan indeks yang awak tak boleh samakan asas. So awak nak logaritmakan kedua-dua belah. Betul ayat saya? Betul. Okey. So ini cadangan awak. Nanti cikgu bagi kamu tengok cadangan lain. So kita buat log 3 negatif 2. Asas berapa? 10. 10. Okey. Lepas itu? Negatif 2 log 10 3. Sama dengan
3 log 10 3x. Tak. Kalau kamu tengok 3 ini untuk 3x ke? Untuk x sahaja kan? Oh, Okay. So kalau awak cakap tadi jika macam ini. Macam ini baru awak boleh kata dia ialah ini. Boleh Okay. So macam mana pula? Oh, so maksudnya log tak boleh pakai ke? Boleh pakai. Tapi cara awak buka tadi tak betul. Ingat hukum linear so buat banyak kerja ni. So macam nak buka dia? Tiga dan X ini hubungan dia ialah darab. So kalau saya nak pecahkan dia? Tambah. Okay. So apa dia? Log 10 3 tambah log 10 x kuasa 2. S kuasa 3. Kuasa 3. Okay. Lepas tu 3 itu saya kalau nak bawa ke depan siapa? Log 3 ke log X? Kalau saya nak bawa ke depan. Log 3. Log 10 3. Okay. 3 ini, kuasa 3 ini siapa punya? 3 punya ke X punya? Oh, x. Sorry. X punya. So kita akan letak di depan X. Boleh Tak apa. Okay, kita slow. Okay. Sambung lagi. Pindahkan log 10 3, selesaikan belah kiri. Okay. Okay, so sini cikgu tulis 3 log 10 S. Tapi sebenarnya cikgu pindah macam awak lah. Inilah yang cikgu pindah. Hanya takut awak tak biasa tengok pindah kiri. So ini kalau ini jadi negatif 2 log 10 3. So pindah jadi tolak lah kan. Okay. Sambung lagi. Sambung lagi. Sekejap cikgu. Boleh selesaikan terus tak? Tak ada Tak boleh lagi. Sebenarnya tekan kalkulator memang ada jawapan tapi tak dibenarkan lagi. Satu step lagi baru dibenarkan. Okay, kita nak tahu jawapan X. Okay. Macam mana nak hilangkan 3? Pindahkan ke kanan. Cara dia? Bahagi. Okay. So kita dapat log 10S sama dengan negatif 2 log 10 3 tolak log 10 3 bahagi 3. Sebelah sini boleh ringkaskan. Tak boleh. Okey, tak apa. Sebenarnya boleh. Nanti cikgu tunjukkan Sebenarnya boleh. Tapi tak apa. Kita sambung saja. Okey. So sini awak kena anggap ini dia akan nampak rumit sebab awak kelepas banyak kali yang boleh jadi senang punya. Awak pergi arah yang lebih susah. Tapi jawapan sama je kan. Okey, so di sini kalau kamu nampak ini awak sudah boleh. Ini ialah bentuk logaritma. Ini asas dia, ini partner dia dan ini jawapan dia. So sekarang kita ubah kepada bentuk indeks. Asas tetap asas. 10. Partner baru. Panjang betul partner baru itu. Negatif 2 log 3 tolak log 10 3 per 3. Dia sama dengan X. Sekarang awak boleh tekan kalkulator. Okey. Tekan. Tapi panjang lah kan cikgu? Sebab awak terlepas banyak kali tempat yang senang. Tak apa, nanti cikgu tunjuk. Dia tak ada masalah. Jawapan tetap betul pun. Dia sabarlah buat. Yang takut sikit lah cikgu macam panjang betul. Dua je. Okay, tak apa, you buat dulu. Okay. Tekan kalkulator, cikgu nak jawapan. Hati-hati ya. Sebab ini semua kuasa punya. Sekejap Kalkulator dengan kira. Okey, bagi dia kira, nanti dapat jawapan cakap dengan saya. Okey, cikgu bagi kamu tengok sebenarnya di sini boleh diringkaskan. Okey, kalau kamu tengok ini
negatif 2 log 10/3 tolak log 10/3. Ini pun log 10/3, ini pun tolak log 10/3 kan. So ini sebenarnya boleh diringkaskan. Okey, siapa nampak macam mana nak ringkaskan bahagian atas ini? Siapa nampak? Siapa cakap? Dia seolah-olah negatif 2y tolak y. Siapa nampak cara ringkas dia? Cikgu, jawapan dia 1/3. Okey, jawapan tak keluar lah. Lama dia kira kan. Okey, tak apa. Okey, pergi sini. Okey, tak apa. Pergi sini. Tapi jawapan sama dengan tadi kan. Okey, tak apa. Ini. Okey, tengok ini. Negatif 2 log 3 tolak log 3. Ringkaskan. Kalau tak boleh, berapa? Tak boleh pakai kalkulator. Manual buat. Negatif 2 log 3 tolak log 3. Okey, tak nampak. Katakan y sama dengan log 10/3. So dia akan jadi negatif 2y tolak y. Ringkaskan? Terus buat habis lah, bagi 3. Okey, negatif 2y tolak y bagi 3. Ringkaskan? Negatif 1. Dapat negatif 1. Nak kali balik pun tak payah. Sebenarnya benda ini yang awak nampak rumit-rumit itu negatif 1. Bukan negatif 1 kan? Negatif y mana pergi? Negatif y lah. Negatif y kan? Ya, betul. Kadang-kadang jadi tak sama. So, y ialah apa? Y ialah log 10/3. So, ini sebenarnya boleh ringkaskan jadi macam ini. Yang petak ini yang tadi kawan kamu terlepas pandang punya, tak nampak, dia sebenarnya boleh diringkaskan jadi ini. Kalau kamu nampak benda ini, dia tak tahu susah macam tu. Buat kalkulator awak pening. Tapi tak ada masalah, jawapan betul aja. Okey, so kalau siapa nampak ini, maka sampai sini awak akan buat log 10s sama dengan negatif log 10/3. So ini adalah satu persamaan logarima. Tapi sini ada negatif. So apa yang kita boleh buat? Macam mana hilangkan negatif ini? Siapa tahu siapa bagi cadangan? Macam mana hilangkan negatif ini? Sebab yang kita nak mesti log sama dengan log. Dia tak boleh ada negatif di sini. So apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat? Negatif ini. Negatif ini maksudnya negatif 1. Macam saya nak hilangkan dia? Kuasa lah kan cikgu? Ya. Dia akan jadi log 10. Okey, jadi apa? 3 kuasa? Negatif 1. Negatif 1. So, kalau kamu tengok sini log 10, sini pun log 10. Apa yang di dalam sepatutnya sama. So, awak dapatlah X sama dengan 3 kuasa negatif 1. Dan 3 kuasa negatif 1 maksudnya 1/3. Sama aja jawapan kita. Boleh? Okey. Balik kepada atas semula. Ini, mana dia? Okey, ini Ini. Alternatif kedua. 3S kuasa 3 sama dengan 3 kuasa negatif 2. Kalau saya nak hilangkan 3, bahagi 3. Bahagi 3. Okey, 3 kuasa negatif 2 kalau saya bahagi 3 berapa? Satu per 27. 1/27. Kuasa 3 kalau saya nak pindah ke kanan. Punca kuasa 3. Okey, punca kuasa 3. Apa jawapan dia? 1/3. 1/3. Sama je semua jawapan dia. Boleh Tapi kenapa awak pergi kepada kawan-kawan cikgu, kenapa rumitnya soalan ini? Sebenarnya awak tak nampak dia punya
Dia nak tolong awak sekali di sini, awak terlepas. Dia nak tolong awak sekali lagi di sini, awak terlepas. Itu yang pergi tempat jauh. Tapi tak ada masalah, jawapan memang sama. Anda sabar sikitlah buat. Jawapan sama je tengok ni. 1/3, 1/3, 1/3. Walaupun kita pakai 3 cara, nampak 3 yang sangat berbeza kan? Tengah-tengah lah siku. Ini X kuasa 3, 1/27. Ini 27 tak keluar pun di dalam ini. Kan mana ada 27 di sini? Tapi jawapan memang sama. Itu sebabnya cikgu suka matematik. Awak boleh pakai apa-apa kaedah, janji ikut peraturan, jawapan mesti sama. Okay? Kita pergi kepada soalan 12. So macam cikgu kata lah cikgu ubah dia daripada E, cikgu ubah kepada 5 lah. Sebab E tidak ada dalam sukatan kamu. So kawan kamu sudah tolong cikgu buat kalau dia dalam 5. So ini ialah soalan kalau kamu kata nak samakan asas tak boleh. Okay. Nak lokalimakan kedua-dua belah nanti kita tak dapat huraikan. Ini macam soalan 1 tadi. So ini ialah kerja kita kena buat katakan. So samalah kita buatlah sehingga nampak 5 kuasa X. Lepas tu kita masukkan Y. Okay, so kalau kamu nampak dia kuadratif, kita tulis dalam bentuk dulu. Okay, lepas tu kita tekan kalkulator dapat jawapan ini. Dan kali ini kawan kamu pakai rumus kuadratif pun boleh. Nak pakai pemfaktoran pun boleh, nak pakai rumus kuadratif pun boleh. Sebab nombor ini nombor cantik. Nombor cantik maksudnya pemfaktoran pun boleh, kuadratif pun boleh. Kalau nombor ini tak cantik, maksudnya katakan awak dapat 4.23. Ini 3.67. Itu mesti pakai kaedah inilah. Jangan pakai pemfaktoran pula. Okay. So lepas tu 5 kuasa S ialah 4 lah. So 5 kuasa S ialah 4, 5 kuasa S ialah -3. Ada 2 jawapan di sini. Okay, so kawan kamu ubah kepada bentuk logaritma. Lepas tu, bila dia ubah kepada bentuk logaritma, yang ini tak boleh terus tekan kalkulator. Walaupun cikgu tahu kalkulator warna putih punya, boleh tekan. Tapi tak dibenarkan pun kalau mereka pegang kalkulator warna putih. So, apa yang awak buat, ubah kepada asas 10, baru tekan kalkulator. Cikgu cek jawapan kejap. Ubah kepada asas 10, baru boleh tekan kalkulator. So 0.86135. Okey, betul Bagi saya nombor kecil, bagi saya 4 angka pererti. Bagi lebih tak apa. Okey, sebelah sini punya pula, kenapa abaikan? Siapa punya kerja? Balkis. Kenapa awak abaikan? Balkis ada ke? Baru masuk Tadi macam tak nampak nama dia. Balkis, kenapa abaikan? Balkis ada tak? Tak ada. Oh, tak ada. Okey, siapa tahu kenapa diabaikan? Sebab -3. Kalau kamu ingat untuk logaritma, tempat ini dan tempat ini tak boleh negatif. So, bila awak dapat benda macam ini, kita akan tahu tak ada jawapan di kawasan ini. Dia diabaikan. Ingat dia, untuk logaritma, tempat ini dan tempat ini tidak boleh bernilai negatif. Dia mesti positif. Kalau keluar negatif, terus bahagian itu akan dibuang. Macam inilah terus diabaikan. So, kita ada satu jawapan sahaja. Okey, Okey, soalan 13 pun sekali lagi cikgu ubah. Cikgu buang E punya, cikgu ubahlah jadi 5. Okey, tak ada apa sebab kalau cikgu kenapa suka letak 5. Suka hati saya sajalah. Kalau saya nak letak 4 pun boleh pun. Okey, so cara buat. Okay, ada orang terus sudah tahu ini ialah 5 log 5 X kuasa 2. Sebab 2 kita bawa ke dalam. 2 kita bawa ke dalam ikut hukum logaritma yang ketiga. So ada orang nampak ini, dia tahulah jawapan dia ialah X kuasa 2. Untuk siapa yang tak tahu punya, cikgu akan buat macam inilah. Katakan, dia sama dengan Y ataupun Y sama dengan dia, sesuka hati awak lah. So kalau kamu tengok ini ialah bentuk indeks. Walaupun kita nampak LOG, tapi dia ialah bentuk indeks. Sebab inilah asas kamu, inilah kuasa kamu, inilah jawapan kamu. So dia ialah bentuk indeks. So kita ubah kepada bentuk logaritma, log, asas tetap asas, apa? Nama tak nampak. Kejap. Siapa ada? Atika, asas tetap asas. Apa asas kamu? 5. Okey, partner baru? Y. Okey, so ini
log 5 X kuasa 2. So kalau kamu tengok sini log 5, sini juga log 5, maka kita tahu Y kita sama dengan X kuasa 2. Dan Y kita ialah apa? Y kita ialah soalan kita. So kita tahulah 5 log 5 X kuasa 2, jawapan dia ialah X kuasa 2. Okay. Sebenarnya cikgu tak boleh tanya nilaikan, cikgu sebenarnya tanya ungkapkan. Cikgu sepatutnya kata ungkapkan ini dalam seputang X. Kalau cikgu nak tanya nilaikan, mungkin cikgu ubah soalan ini jadi macam ini. Ubah soalan lagi. Supaya cikgu boleh tanya nilaikan. Sebab nilaikan jawapan awak dalam nilai. Di mana cikgu ubah soalan ini. Ubah dia jadi 3. Kalau cikgu ubah dia jadi 3, maka sini ialah 3, sini ialah 3, sini ialah 3. Maka awak boleh katalah, okay, jawapan dia ialah 9. Itu kalau saya ubah dia jadi 3 lah. Kalau tidak, soalan saya tadi sepatutnya ialah ungkapkan. Ungkapkan sebab jawapan awak dalam X. Boleh ya? Okey. So soalan 14. Okey. Dia simpan 20,000 dalam satu bank. Kalau dia tak keluarkan wang daripada akaun selepas N tahun jumlah duit dia. Ini ialah jumlah duit dia. Di mana N mewakili selepas berapa tahun dia simpan. So selepas berapa tahun ke simpanan dia. So bila cikgu tanya selepas berapa tahun. So yang ditanya oleh saya ialah apa? N lah. Boleh? Okay, lepas tu cikgu kata simpanannya melebihi 10,000. Simpanannya ayat ini. So ini ialah simpanan kita. So maksudnya simpanan kita melebihi 100,000. Kalau kamu tulis macam ini, awak ambil dia, awak buat sama dengan, maksudnya tak melebihi. Ngam-ngam 100,000. Boleh? So untuk jawab, ini siapa punya kerja? Wani. Okay, Wani So cara kita buat dia, kejap. Cara kita buat ialah kita ambil, terpaksa kecilkan sikit cikgu ambil jumlah simpanan itu tapi bukan sama dengan, sebab dia kata melebihi. So awak akan buat melebihi 100,000. Boleh? Lepas tu kerja lebih kurang sama. Okay, next itu awak bahagi 20,000. Saya pun buat kerja itu. Saya pun buat kerja itu. So 100,000 saya bahagi 20,000, di mana cikgu potong saya dapat 5. Kerja sama. Hanya sebab simbol ini ialah lebih besar, maka setiap kali awak buat benda ni awak kena fikir, saya perlu ubah simbol tak? Kalau saya bahagi 20,000, ni perlu tak saya ubah simbol? Masih lebih besar. Tak payah ubah, masih lebih besar sebab kita bahagi nombor positif. So kita dapatlah benda macam ini. Boleh? Ini semua ini cikgu ubah ke sebelah sini dan simbol dia lebih besar. Boleh Okey, lepas tu cikgu akan lakukan kerja ini juga tapi semua simbol kena tukar lah Kejap Tapi awak kena faham nanti semua yang ini cikgu bagi awak tengok dulu semua ini cikgu akan tulis di sebelah sini Boleh sebab cikgu nak tutup. So cikgu salin dulu salin dulu supaya lain lagi. Mana dia? Cikgu salin dulu nanti baru cikgu enlarge Cikgu move semua dia punya itu ke sebelah kanan
Boleh ya? Saya move semua ini ke sebelah kanan Okey. Yang lain tu saya saling lah ya. Yang lain tu okey. N 20.91. Okey. Ikut enlarge Okey, Wani kita sambung Okey, so ini pergi ini awak logalimakan kedua-dua belah kan? So kalau logalimakan kedua-dua belah itu bukan salah satu sebab kita ubah simbol, so masih lebih besar. Okey, ini pergi ini apa awak buat dia? Apa awak buat? Kenapa tiba-tiba ada N di sini? Kejap. Kenapa ada N di sini? Asalnya tak ada. Tiba-tiba ada N di sini. Wani, N ini datang dari mana? Wani kan? Tadi Wani yang cakap kan? Ini datang dari mana? Cepat. Wani masih ada dengan saya? Hilang. Okey. So di sini sebenarnya N ini sebab awak bawa ini ke depan. Tapi bila awak bawa ini ke depan, N tak ada di sini sudahlah N tak ada di sini sudah. Dan untuk kerja ini, kita tak melibatkan 4 kemungkinan yang ubah simbol. So dia masih lebih besar. Okey, lepas tu, ini pergi ke, lepas tu apa yang kawan kamu buat, dia pindah ini ke sebelah kanan. Dia buat bahagi. Hanya cikgu nak ingatkan kamu di sini ialah bila awak bahagi logalima ini, tolong tekan kalkulator tolong tekan kalkulator log 10/27/25 ini sebenarnya nombor positif ke nombor negatif. Sebab kita tak nampak tau. Kita tak nampak tanda tolak itu. So awak kena tekan kalkulator. So cikgu minta Adam tolong tekan log 10/27/25. Dia ialah satu nombor positif ke dia satu nombor negatif? Positif. Okey, kalau nombor positif kita tak ubah tanda lah. Okay. So lepas tu awak kira sebelah sini awak dapat 20.91. So bila soalan tanya, okey, selepas berapa tahun, so kita kena ambil nombor lebih besar daripada dia lah. Nombor integer yang lebih besar daripada dia, itu sebabnya kita ambil selepas 21 tahun. Boleh ya? Betul tak jawapan ya? Selepas 21 tahun. Cikgu ambil 21 ini bukan sebab cikgu round off tau. Kalau kamu buat sampai sini, awak dapat jawapan macam ini, cikgu tetap pilih 21. Walaupun ini 20.19. Kalau round off sepatutnya 20 kan? Tapi cikgu tetap tulis 21 sebab ini lebih besar. Ini lebih besar. Untuk siapa yang susah nak buat benda ini punya, apa yang awak buat ialah awak cuba fikirkan 20.91 ialah satu nombor di antara 20 dan 21. So kalau sekarang saya nak ambil nombor lebih besar daripada dia, so cikgu ambil 21 sebab 21 lebih besar. Itu cara kita pilih 21 ini bukan round off. Jangan salah faham kita bukan buat kerja round off. Kita memang kena fikirkan apakah nilai integer yang lebih besar daripada dia. Dan kita ambil nilai integer yang paling dekat dengan dia lah, 21. Sebab soalan tanya pertama kali melebihi. Kalau awak pilih 22 pun akan melebihi 100,000. Tapi itu bukan kali pertama. Itu sudah kali kedua dia melebihi. Boleh ya? So, Wani cukup buang ini ya. Sebab penulisan dia lah. Walaupun jawapan betul, tapi dari segi penulisan awak akan ditolak markah dah. Mana saya punya cursor ni? Kejap. Okay. So, boleh ya? Alamak. Padan tulis lagi cepat. Sekejap. N sama dengan 21. 21, pilih 21. Okey, kita tengok soalan 15. Soalan 15.
Sebenarnya soalan 14 dan 15 ini dia uji kefahaman kamu saja. Dia buatlah cerita kepada persamaan indeks dan logaritma kita. So dia kata suhu satu logam meningkat 3 kepada 7 Celsius oleh persamaan ini apabila dia dipanaskan selama S saat. So kita tahu S ini ialah berapa lama dia dipanaskan. T ini merupakan suhu dia lah. Suhu selepas dia dipanaskan. So bila cikgu tanya suhu, maksudnya cikgu tanya apakah nilai T? Apakah nilai T? Apabila dipanaskan selama 5 saat, maksudnya X kamu ialah 5. So kita gantikan saja. So kalau dapat benda ini senang je lah, tekan kalkulator, dapat jawapan. Boleh? Okey, bahagian B, kali ini cikgu tanya masa. Maksudnya cikgu tanya apakah nilai S? Apakah nilai S? Dan cikgu kata suhunya meningkat daripada 3 Celsius kepada 15. Maksudnya T awak 15. So T awak 15. Dan cikgu tanya apakah S? So kita dapatlah ini. So ini ialah satu soalan persamaan indeks. So kita selesaikan. Okay, ini kerja siapa? Adam. Adam. Cikgu boleh tak tarik 3 ke dalam ini? Cikgu nampak awak pilih bahagi 3. Soalan saya, boleh tak saya tarik 3 ke dalam ini? Ada masih ada? Ataupun sudah leave? Dah left. Oh, sudah leave. Okey, siapa yang jawab saya? 3 boleh tarik ke dalam tak? Boleh. Tak boleh 3 tidak boleh darat ke dalam sebab ada kuasa. So memang kena buat macam Adam 3 pindah ke sini jadi pagi 15 bagi 3 dapat 5. Tidak boleh darat ke dalam sebab ada kuasa. Okey. So lepas dapat ini nak samakan asas tak boleh. So Adam buat logaritmakan kedua-dua belah, kemudian S bawa turun, kemudian pindah. Okey, dapatlah jawapan. Cikgu cepat sikit So boleh Okey. Sambung lagi soalan 16. Okey, soalan 16 pun sama juga dia bercerita Dia bercerita. Tadi cikgu salah cakap. Kejap. Oh, 15 dengan 16 lagi mirip. Dia pun bercerita. Dia bagi persamaan ini mewakili populasi baru. N ini mewakili tahun. Daripada tadi cakap suhu, sekarang cakap populasi. Itu saja sebenarnya. So bila cikgu tanya populasi pada awal tahun 2020, cikgu tanya populasi, maksudnya cikgu tanya apakah nilai keseluruhan ini. Okey, pada awal tahun 2020. So kamu kena fikirkanlah. Okey, awal tahun 2000, selepas N tahun. So kalau 2020 itu ialah selepas berapa tahun? Dia mula dengan 2000. Nak sampai 2020 itu selepas berapa tahun? Itu yang awak fikirkan. So kawan kamu tahu, okey, itu maksudnya waktu itu N awak ialah 20. 2000 selepas 20 tahun ialah 2020. So dia tahu N itu ialah 20, dia ganti masuk, lepas tu tekan kalkulator, dapat jawapan. Okey, hanya satu saja. Populasi ni populasi mana? Populasi penduduk, maksudnya bilangan orang kan. So awak jangan bagi saya jawapan dalam nombor perpuluhan awak kena pundakan. Ini pundakan sebab kita tak ada simbol lebih besar lebih kecil. So kita pundakan, siap bagilah 770 sebab kita tak boleh kata. Okey, berapa penduduk di Manjung? Ada 769.71 orang. Cikgu tak berani kata Manjung, takut ada orang 0.71 ini. Faham? Berapa pelajar 4 sains 1? Berapa orang datang sekolah hari ini 4 sains 1? Cikgu tak boleh kata, cikgu datang 9.71 orang. Cikgu mesti kata 9 orang ataupun 10 orang. So kita kena bagi jawapan positif lah B, cikgu tanya tahun, maksudnya cikgu tanya M pula. Di mana populasi dia mencapai 2,500. So ini pun sebenarnya melebihi lah. Melebihi. So cikgu buat cepat, ini kerja lebih kurang macam tadi juga. 240 tak boleh darat ke dalam itu sebab ada N di sini So awak bahagi, lepas tu awak logaritmakan kedua-dua belah. Okey. Okey ini So bahagi log 1.09 awak kena check dah. Awak kena check. Awak bahagi nombor positif ke bahagi nombor negatif. So kalau kamu check dia ialah positif. So simbol tak ubah. So awak dapat ini. So di sini kalau kamu tengok, kita ambil 41, kita tak ambil 40. Sebab kalau ambil 40, dia lebih kecil daripada dia. Kita nak lebih besar. So kita ambil 41. Tapi soalan tanya saya tahun. Tanya kita tahun. Tahun berapa? So awak kena recall balik lah. Kalau ini 41, itu tahun apa?
Tadi kalau 20 tahun 2020. Kalau 20 tahun 2020. Kalau 41, apakah tahun dia? Siapa tahu? Okay, sorry, kawan kamu ada tulis. So, awak kena tulislah 2041. Kalau awak bagi saya ini salah. Sebab awak belum jawab soalan. Boleh ya? Okey, soalan 17. Okey. So, cikgu bagi bentuk indeks sebenarnya. Nanti kawan kamu buat apa? Ya. Oh, okey. Kawan kamu tak nampak cikgu bagi bentuk indeks. Kawan kamu nampak ini ialah satu soalan indeks. Okey, tak ada masalah. Dia nampak ini ialah satu soalan indeks. So, dia logalimakan kedua-dua belah. Lepas tu dia bawa ini ke depan. Okey. Lepas tu tukar ini kepada asas 10. Boleh? Okey. So, lepas ini log 4 dia pindah. Log 2 dia pindah. So, dia dapat jawapan macam ini. Okey, lepas tu dia tukar kepada bentuk indeks. Dia nampak ini bentuk logaritma. Dia tukar kepada indeks, asas serta asas, tukar partner. So, dia dapat jawapan ini. Kejap. Hanya di sini sebab awak ada round off. Kalau boleh awak tekan kalkulator ini. Okey. Okey, kalau siapa ada kalkulator boleh tekan dulu. Log 5 bahagi log 4 darab log 2. So memang ini jawapan dia 0.34 ini. Tapi bila awak nak cari jawapan ini, kalau boleh jangan tekan 10 kuasa yang ini. Awak tekan 10 kuasa angsa. Kuasa di mana? 10 kuasa angsa. Maka awak tidak pundahkan. So awak akan dapat jawapan 2.236. Kalau awak pundahkan, memang awak dapat jawapan macam kawan. Tak, dia memang salah tulis. Memang dia tak. Sepatutnya ikut kawan kamu pun dapat ini. Dia salah tulis. Tapi kalau kamu tengok, tekan ini sebenarnya jawapannya kurang tepat. Kalau tadi awak tekan 10 kuasa angsa, jawapan dia lebih tepat. Ini kawan kamu pakai teknik logalimakan kedua-dua belah lah. Tapi kalau siapa nak pakai teknik, ini bentuk indeks. Saya ubah kepada bentuk logaritma pun boleh. Kita cuba ubah kepada bentuk logaritma. Asas serta asas, siapa tahu? Siapa cakap? Siapa cakap? Asas serta asas, apakah asas awak? 2. Ini bentuk indeks. So, asas awak? 4. Partner baru? 5. Sama dengan log 2x. So, awak akan dapat satu persamaan logaritma yang baru. Asas berbeza. So, cikgu tukar kepada asas yang sama. Kejap. Boleh padam atau tak boleh? Okey, cikgu tukar kepada asas yang sama. Cikgu buat cepat dah. Log 2. Ini 5. Ini 4. So, sama dengan log 2x. Log 2s. So lepas itu kalau tak boleh tahan macam kawan kamu tak boleh tahan, dia terus tekan nilai dia lah. Kalau boleh tahan biarkan. Awak tengok ini pula. Cikgu tukar. Okay. Sorry. So ini kalau kamu tengok dia ialah 2. So log 25 bahagi 2 sama dengan log 2x. Cikgu buat cepat. Ini 2 cikgu tarik ke sebelah sana. Lepas itu cikgu bawa 2 ke dalam. So cikgu dapat sebelah kiri log 2, sebelah kanan log 2. Maka apa yang di dalam sepatutnya sama. So S kuasa 2 sama dengan 5. X sama dengan punca kuasa 2 bagi 5. Dan kalau awak tekan kalkulator, juga inilah jawapan dia. Juga inilah jawapan dia 2.236. So terpulang kepada kamu untuk soalan ini, awak boleh pakai cara ini, boleh cara pertama ini, juga boleh pakai cara kedua ini. Mana satu sama aja. Awak tengok jawapan serupa aja. 2.236 Ya, ada masa nanti awak go through sebab agak lewat sudah. Okey, soalan B. So ini ialah soalan. Kalau kamu nampak titik besar ini, dia bukan point tau. Maksudnya darab sebenarnya. So kalau kamu tengok ini soalan indeks tak boleh samakan asas. So kawan kamu logarimakan kedua-dua belah.
Lepas tu dia huraikan, cikgu cepat sikit ya. Dia huraikan, lepas tu ini dia kembangkan lah. So dapat benda ini. Lepas tu dia kumpulkan S di sebelah, tarik keluar sebagai faktor sepunya. Lepas itu yang ini bahagi. Nanti ada masa awak go through Okay, so kerja awak sebab kawan kamu tak lompat step. Memang okey dia. Lepas tu tekan kalkulator, dapat jawapan. Boleh ya? Sebab lewat takut kamu nak makan sudah. Okey. Soalan 18. Okey, cikgu suruh awak ungkapkan ini. So sama jugalah kita cuba buka ini. 45 per A kuasa 3 pakai hukum jadi tolak. Lepas tu 45 ialah 5 kali 9 boleh. So nanti buka lagi jadi tambah. Okey, log A5 kita ada jawapan. Log A9 tak ada jawapan. So kita fikir lagi. 9 ialah 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. Nanti bawa 2 ke depan. Okey. Yang belakang ini pula log AA ialah 1. So itu yang dapat negatif 3. Boleh. Kamu kena tengok secara perasingan. Ini dia. Okey. Ini pula dia. Dan karbon 2 ini ialah ini. Okay. Yang sebelah sini lah. Bawa 3 ke depan. Log AA ialah 1. Log AA ialah 1. Lepas tu dapat 3. So akhirnya kita dapat Y tambah 2S tolak 3. Okay. Benda ini jadi macam ini sebab kawan kamu fikir berperingkat. Kalau saya cikgu akan galakkan kamu terus fikir aja. Macam mana nak dapat 45 per A kuasa 3. Cuba fikir nombor 3, nombor 5, nombor A. Darab, bahagi dan kuasa. So cikgu akan fikir dia ialah 5 kali 3 kuasa 2 bahagi A kuasa 3. Cikgu sekali fikir saja. Maka nanti cikgu teruslah. Cikgu terus saja gunakan buka log A 5, log A 3, log AA 2 di depan 3. Hai. Macam ni. Susah. Macam Kawan kamu buat tak salah tapi terlalu berperingkat. Terlalu okey, kalau saya akan buat macam ini. Buat macam ini. Okey. Log A 45 per A3. Kemudian cikgu terus fikirkan ini sebenarnya ialah 5 kali 3 kuasa 2 bagi A kuasa 3. Sekali fikir. Macam kawan ini dia berperingkat fikir. Okay. So lepas tu saya sekali buka aja. Log A 5, kalau darab saya buat tambah. Kalau bahagi saya buat tolak. Lepas tu 2 ini 3 punya. 3 ini A punya. Cikgu sekali buat aja. Lepas tu cikgu isi sudahlah. Log A5 ialah X. 2. Log A3 salah. Log A5 ialah Y. Sorry. Okay. Log A5 ialah Y. Log A3 ialah X. Tolak 3. Log AA ialah 1. So saya dapat Y tambah 2X tolak 3. Dapat macam kawan kamu. Hanya kawan kamu berperingkat. Cikgu sekali buat. Okay. So kita tengok B pula. Okay. So tengok B pula. So cikgu minta awak cari. Apa soalan saya? Okay, cari nilai bagi ini. So apa yang kita buat. Soalan ini sebenarnya cikgu terpaksa tulis tanpa menggunakan kalkulator. Okay. Tapi tak apalah. Sebab saya tak ada arahan itu, kawan kamu pakai kalkulator. Ini dia tukar kepada asas 10. Ini punca kuasa 2, dia tahu ialah 1/2. So nanti 1/2 bawa ke depan. Log AA ialah 1, ini setengah. Yang ini dia tekan kalkulator dapat 3/2. Ini kawan kamu buat, jawapan dia betul lah. Jawapan dia betul. Hanya, macam nak cakap sebab arahan saya tak jelas. Cikgu tak kata tak boleh gunakan kalkulator. Okay. Tapi biasanya soalan jenis ini dia ada bunyi dia tanpa gunakan kalkulator. Okay. So cikgu akan tunjukkan kaedah tanpa guna kalkulator macam mana kita nak dapat jawapan dia. So untuk log 48
Okey, untuk sebelah sini tak ada masalah. Okey, yang cert ini tak ada masalah. Cikgu pun akan buat macam kawan kamu. Cikgu akan buat macam kawan kamu. Sama aja cikgu buat Okey. Yang masalah ialah log 48 Log 48 ini. Yang kaedah ini ialah awak telah pakai kalkulator. Okey. Kalau cikgu tidak benarkan awak pakai kalkulator, macam mana kita nak buat soalan ini Macam mana kita nak buat soalan ini? Okey, dia balik kepada yang tadi cikgu cakap ada 4 kaedah tu. Tapi tak boleh pakai kalkulator, maksudnya kita kena pakai kaedah ini. Katakan Y sama dengan log 48 ataupun log 48 sama dengan Y. Suka hati awak lah. So kita ubah ini bentuk logaritma. Tukar kepada bentuk indeks. Asas tak asas? Apakah asas kamu? Siapa ada? Siapa cakap? Y. Mungkin cikgu tulis terbalik lebih senang untuk awak tengok kejap. Okay, cikgu enlarge Ayah. Log 48 sama dengan Y. Asas atau asas? Apakah asas awak? 4. Tanda baru? Ayah. Y. Sorry. Y sama dengan 8. So, ini ialah satu soalan indeks. Boleh samakan asas? Boleh samakan asas? Boleh. Boleh. Asas apa? 2. 2. Okay. So, ini ialah 2 kuasa 2Y. Ini ialah 2 kuasa 3. So, lepas tu, 2 kuasa 2Y sama dengan 2 kuasa 3. So, 2Y sama dengan 3. Kalau saya selesaikan, Y sama dengan 3/2. Cikgu kecilkan So, di sini itulah tatanya cikgu tanpa gunakan kalkulator. Kenapa cikgu tahu benda ini ialah 3/2. So, awak kena tunjuk benda ini. Awak kena tunjuk benda ini. Nanti baru tulis sini. Baru tulis. Maksudnya awak kena buat benda ini dulu. Lepas tu baru buat ini. Sini lepas tu awak tulis dia ini tanpa ini sama dengan 3/2 tanpa dia. 3/2 tanpa dia. 3/2 tanpa dia. 3/2 tanpa dia. Itu yang dapat jawapan 2. Boleh Itu kalau tanpa gunakan kalkulator. Awak tulis ini dulu untuk dapat jawapan ini. Lepas tu baru tulis macam ini. Sebab benda ini nak selit di sini tak boleh. Boleh Apa lagi Okey, soalan. 2 soalan lagi. Kalau kamu tak boleh, kamu leave saja tak apa. Cikgu cakap sendiri pun tak apa. Nanti awak tengok rakaman Sorry lah Okey, cikgu bagi log ini. Lepas tu cikgu tanya apakah 4 kuasa S. So, kawan kamu masukkan log itu di sini. Okey, lepas tu dia buat ini ialah 2 kuasa 2, boleh. So, lepas tu dia jadi ini, 2 masuk ke dalam. Kalau kamu masih ingat ini macam soalan tadi yang cikgu ubah untuk kamu punya. So, kalau ini log 2, jawapan ni tinggal 3 kuasa 2. Kalau siapa tak boleh, kamu rujuk soalan 13. Rujuk soalan 13 untuk tahu kenapa cikgu boleh tahu dia 3 kuasa 2 untuk ini rujuk soalan 13. Teknik serupa. Kenapa cikgu tahu dia 3 kuasa 2? Dapat 9. Okey. Lepas tu cikgu tanya, apakah nilai bagi 4 kuasa Y? So, 4 kuasa Y ialah 1 tambah X, soalan bagi. So, ini maksudnya 4 kali 1 kali 4 kuasa X. So, 4 kali 1 ialah 4. 4 kuasa X kita baru cari di sini, 9. So, dapat 36. Boleh? Okey, seterusnya, selesaikan, buktikan. Cikgu minta awak buktikan ini sama dengan ini. Okey, sebenarnya kalau soalan bunyi macam ini, awak tak boleh pakai kalkulator lah. Dia pun ada sebut, tak boleh pakai kalkulator. So, kawan kamu, 27 ialah 3 kuasa 3. Lepas tu pakai hukum bawa ke depan. So, log A3 soalan bagi. So, dia masukkan, kira dapat jawapan. So, berjayalah dia tunjukkan. Dia tunjukkan. Okey, soalan B, suruh selesaikan ini. Selesaikan ini. Okay, cikgu tengok kawan kamu buat apa. Okey. So, kawan kamu
Set itu jadi kuasa 1/2. Okey. Ini pergi ini. Siapa buat? Masih ada di sini? Atika. Atika. Kalau ini pergi ini, apa yang awak buat? Lockkan kedua-dua belah. Okey, kalau awak lockkan kedua-dua belah, awak tengok kalau saya lockkan dia. Nak buka ini sepatutnya apa? Tambah. Sepatutnya tambah. Tambah. Okey. So, kejap darat, kejap tolak. Mana tatanya? So, sepatutnya tambah lah kan? Mana tatan tolak itu? Saya salah cikgu. Okey tambah. Ubah ini dulu Okey. So, lepas itu cikgu nampak awak tukar kepada asas A. Kenapa? Sebab soalan dia bagi asas A. Ya, okey. Sebab soalan ni tak benarkan kita pakai kalkulator. So nak tekan lock dalam kalkulator tak boleh. Yang kita ada lock A3 je. So kita mesti ubah kepada asas 3 lah. Asas A lah. So asas A 3/1/2 ini okey. Kalau you buat macam ini, you akan pergi keadaan sangat rumit. Saya rasa you akan ada tekan kalkulator kan? You tak tekan, ada tekan kalkulator tak? You punya log 10 akhirnya mana pergi sudah? Log A10, log A10, log A10. Dia saling hapus. Okey, kalau saling hapus boleh. Okey, so awak tukar kepada asas A 3/2 10. So ini pun A. Okey, betul. A. Sebenarnya soalan ini lebih senang. Tadi bila awak logalimakan kedua-dua belah, awak terus logalimakan dengan asas A. Faham tak? Awak terus logalimakan. Ini awak logalimakan asas 10. Nanti tukar asas lagi. Kenapa tak terus awal-awal logalimakan dengan asas A? Awal-awal awak logalimakan dengan asas A. Tapi tak apalah. Awak tukar asas logalimakan dengan asas 10 dan lepas tu tukar lagi kepada A pun okey. Akhirnya sama je. Okey, so awak dapat benda ini. Okey, yang ini nanti. Sebab tanpa tolak sudah salah Okey, yang ini sekarang siapa yang bergerak baris ini pergi ke baris ini. Yang log A tu pindah ke kanan. 3. Log A 3. Asalnya log A yang okey, 1 2 3. Siapa bergerak? 1. So kalau 1 yang bergerak dia berada di belakang. Maksudnya 2 ini terbalik tulis. Tapi mungkin sebab tadi awak punya tolak. Terbalik tulis Boleh? Boleh. Okey. So lepas itu awak bawa N tolak 1 ke depan. So 2 ini pun sekali lagi terbalik tulis lah Terbalik tulis. Okey, yang ini awak cantumkan, betul. So okey, ini awak kembangkan. Ini salah. Bahagi log ini salah. Bahagi log A10 tidak boleh jadi macam ini. Kalau jadi macam ini, dia ialah macam ini. Log A bahagi 10 di sebelah dalam. Baru awak boleh kata log AA tolak log A10. So macam ini tak boleh. So dia masih di bawah. Hanya kalau kamu nampak ini bagi log A10, ini juga bagi log A10, maksudnya ini sama dengan inilah. Betul tak? Ini log A10, ini log, dia mempunyai pengebut yang sama. So sepatutnya atas ini sama dengan atas ini. So tak ada benda ini Tak ada benda ini. So 2 ini sekali lagi terbalik tulis. 2 ini terbalik tulis. Saya rasa lebih baik saya buat semula. Ini saya buat semula. Kita buat semula, kita terus nanti saling soalan dulu. Set 3 darab A kuasa
A kuasa apa? N tolak 1 sama dengan 3. So cikgu terus logalimakan dengan asas 3 lah. Lebih senang lah. Bukan asas 3. Asas A ya. Supaya lebih senang. Nanti tak payah tukar asas sudah. Kerja lebih kurang macam awak tadi juga. Okay, saya uraikan. Jadi tambah. Okay. Boleh sambung? Log AA berapa? 1. Okay, log AA 1. So ini sudah jadi 1. Okay. Ini tadi awak buat apa lah? Saya lupa lah. So macam mana? Kuasa 1/2. Okay, 3 kuasa 1/2. So sini kita dapat M tolak 1. Ini memang log A3 okey kan? Okey, lepas tu setengah bawa ke depan. Tambah N tolak 1 sama dengan log A3. So sekarang kita boleh masukkanlah log A3 punya jawapan lah. Okey. 1/2 apa dia? 1/2 0.7924 tambah M tolak 1 sama dengan 0.7924. So ini cikgu nak cepat So ini ialah algebra biasa aja. So tolong tekan kalkulator bagi saya jawapan. Satu 1.3962. 1.3962. Boleh kalau siapa nak manual buat slow-slow lah Sorry lah 2 jam dah habis-habis ni. Okey, ini kita abaikan. Okey, kita tengok soalan 20. Soalan 20. Okey, cikgu diberi ini, nyatakan apakah nilai M. So kawan kamu sebenarnya soalan ini bukan minta awak selesaikan dah. Tapi tak apa. Kalau selesai boleh jumpa jawapan tak apa. Okey, tak apalah. Awak boleh selesailah. So kawan kamu logalimakan kedua-dua belah. Lepas itu ini dia bawa ke depan. Ini darab jadi tambah S 10 punya. Okey, boleh. Lepas tu log 10 ialah 1. So ini dapat S tambah 2. Okey. So ini dia ringkaskan. Lepas tu S dengan S saling hapus. Dapat 2. Nanti awak tengok slow-slow. So ini asas serta asas tukar partner. So dia dapat benda macam ini, dia dapat 100. Sebenarnya soalan ini dia bukan nak buat apa pun. Dia nak ini aja. 10S tambah 2 ialah 10S kali 10 kuasa 2. So ini ialah 100. Ini ialah 10 kuasa X. So kalau kamu tengok ini 10 kuasa X. So apakah M kamu? M awak 100. Sebenarnya itu saja dia nak. Tapi buat macam ini pun tak apa. Awak tengok jawapan sama saja. Jawapan sama saja. Okay. Soalan B, cikgu minta awak selesaikan. Okey, kawan kamu samakan asas boleh. So ini jadi negatif 2S tambah 1, 3 kuasa 2, betul. Dia samakan asas. Bila asas sama, kuasa mesti sama. So selesaikan, dapat jawapan. Okey, betul. Ada masalah tengok slow-slow. Okey, 9B. Cikgu minta awak ungkapkan. So, kita tulis elok sikit 2 kuasa 1/2. So, 2 kuasa 1/2 maksudnya set 2. Okey, ini maksudnya set 3 kuasa 2 kali... Okey, sebab kuasa 3 kan? So, 2 tambah 1. Okey, cikgu terima. Okey, so lepas itu ini set 2, ini ialah 3, ini set 3. Kemudian ini dengan ini boleh cantumkan. Okey juga, boleh buat macam ini. Ataupun awak boleh buat macam ini. Ini ialah set 2, yang ini biarkan masuk semua itu di dalam. 3 kuasa 3 maksudnya 27. So awak dapat set 54. Lepas tu baru awak ringkaskan. Pun awak boleh dapat ini Di mana ringkas pakai ini. Kalau kamu masih ingat, cikgu pernah ajar kamu.
pakai ini. So kita ada sepasang, kita akan tulis di sini. Lepas tu kita ada 2 dan 3, kita tulis sini 6. Pun boleh. Ataupun buat macam kawan kamu ini pun boleh ya. Okey, lepas tu biasanya soalan ini dia suruh awak pengebut permudahkan itu maksudnya konjugat lah ditanya oleh dia. So kalau 2 tambah, konjugat dia ialah 2 tolak. So bawah darab apa, atas pun kena darab apa. Okay, so sekali lagi untuk bahagian bawah ini, kawan kamu tak nampak dia buat slow-slow. Kalau nampak punya, awak sebenarnya boleh teruslah 2 kuasa 2, 4, tolak, set 3, tinggal 3. Atas kena buat betul-betul lah. 5 kali 2, 10, 5 kali ini dapat ini. So dapat jawapan ini, 4 tolak 3 ialah 1, bagi 1 tak payah tulis, dapat ini. So nak bagi saya jawapan macam atas pun boleh, nak bagi bawah pun boleh, tak kisah tak kisah. Nak tarik 5 keluar sebagai faktor sepunya pun boleh, tak nak pun tak apa. Okey, soalan terakhir. Okay. So soalan terakhir ini ialah soalan logaritma. Hanya awak mungkin kurang selesa sikit sebab dia banyak huruf. So kalau dia ialah logaritma, kita cuba buatlah. Kawan kamu cuba buat logaritma sama dengan satu nombor punya. So apa yang dia buat, dia kumpul logaritma di satu tempat, nombor di satu tempat, ini tolak, dia jadi bahagi. So bila dalam keadaan ini, kita ubah kepada bentuk indeks, asas tetap asas, M, partner baru, 3, partner lama hantar ke sebelah lah. Okay. Lepas tu soalan nak M dalam seputar A dan S. So kuasa 3 kalau kita pindah, punca kuasa 3. So ini jawapan dia. Okay. So inilah untuk hari ini. Sorry, cukup lamanya. Mana nak tutup record.